أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil atau tanda-tanda. Dan dalil atau tanda-tanda. Dan dalil atau tanda kata Allah itu ada sungguh. Kata ada Allah itu ada sungguh, tak terima dok sama sekali. Kata di sini adalah pergi kepada i'tiqad. Kata pergi pada i'tiqad. Dia biasa dalam kitab tauhid dan kitab tauhid, mereka berkata di situ bukan makna berkata dengan lidah, tetapi beriktikad. Mereka yang berkata dengan makna mereka yang beriktikad. Jadi di sini ni kata ni dengan makna iktikad. Dan dalil atau tanda. Kata Allah itu ada sungguh. Maknanya berpegang Allah Ta'ala tu ada sungguh. Tak terima dok sama sekali. Ialah ianya ada sungguh, ianya tak tiada. Dua lalu dia mari ni. Dua selalu dia mari ni. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, dia wajib mustahil itu dia sekali bicara. Dia sekali bicara. Jadi terdahulunya begitulah. Wajib dengan mustahil ni sekali bicara. Disebut je lah sikit itu mustahil lawannya, tapi disebut sekali ni. Yang pertama, berpegang Allah ada. Ianya Allah ada tu tak tiada. Tak tiada. Tiada Arabnya sebut adam. Itu mustahil. Tak tiada, waktu dia panggil istihalatul mustahil, waktu wajib. Apakah dalil Allah ada dan tak tiada sama sekali? Ialah kita fikir. Ini dalil akli. Dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Kerana makhluk ini baru adanya, asalnya tiada. Dan tiap-tiap yang baru ada, yang ada permulaan itu, tentulah didahulukan tiada.
Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya, dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat keduanya, bukan berat sebelah tiada kerana asal tiada, dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat, maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada. Yang ringan itu dengan sendiri bukan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini, dan yang memberatkan beri ada itulah Allah Ta'ala yang tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Panjang. Itu bukan baca. Panjang. Di dalil yang panjang ni, ini bukan dalil fardu ain. Ini dalil fardu kifayah. Ini dalil fardu kifayah. Dalil panjang tu. Dalil fardu ainnya apa? Dalil Allah ada, tak tiada sama sekali ada makhluk ini. Hati ya? Dah. Bicara dah dahulu kan. Hak berkaitan dengan dalil tu. Hak dalil fardu ain tu. Dalil fardu ain terdahulunya dalil ijmali. Dalil ijmali. Apakah dalil Allah ada, tak tiada sama sekali ada makhluk ini, ada alam, ada langit bumi ini? Orang pun soal balah, kenapa? Kerana langit bumi ini asal tiada. Maka ada langit bumi, Allah yang mengadakan. Tu naik dah setangga tu. Itu pun sudah jadi fardu kifayah. Ni lagi panjang ni. Ada tiada sama berat, kemudian berat sebelah ada, kemudian jadi ada. Itu panjang. Kemudian kalau nak pergi panjang lagi, makhluk ni baru ada, asal tak ada. Tahu mana? Lah, langit asal tak ada. Tahu mana? Kita dengan langit mana dulu ada? Tanya pelik dah. Ada tu? Kita ada kemudian. Tok nenek kita ada kemudian. Manusia semuanya ada kemudian. Macam mana nak menyatakan langit bumi itu asal tiada? Kalau anak cucu kita asal tiada, boleh beritahu sebab kita ada dulu. Kita ni asal tiada sebab ayah kita beritahu kita. Tapi kalau langit bumi asal tiada, tahu mana? Tu Perician tu fardu kifayah. Mana hak dalam Al-Misbahul Munir ni panjang tau. Dalam kitab Bidayatul Hidayah mensyarahkan matan Ummul Barahin lagi panjang ni. Dalil wujud Allah Subhanahu wa taala hampir satu muka surat setengah. Satu muka surat setengah. Dan kitab Bidayatul Hidayah dalil ada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kitab Bidayatul Hidayah tu, kitab Jawi satu muka surat lebih banyak daripada satu muka surat Hidayatul ni Al-Misbahul Munir ni. Al-Misbahul Munir ni ada perenggang-perenggang, ada tajuk-tajuk, dan kitab Bidayatul Hidayah tak ada. Dia macam kitab Faridah juga, di straight gitu je. Satu muka surat setengah menghuraikan dalil ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fardu kifayah. Ni tak panjang mana ni. Ni pun fardu kifayah. Dan dalil atau tanda-tanda. Dalil ni bahasa Arab. Dalla ya dulu dalilan. Dalil ni yang menunjuk. Ada dalam kitab Jawinya dalil ni pengecaman. Nak cam. Kita sebut pengecaman biasanya mayat yang tidak dikenali, dicamkan oleh keluarga. Mana pengecaman? Tandanya pakaian dia, apa yang ada pada tubuh dia, itu dipanggil dalil pengecaman. Dan dalil atau tanda, kata ni i'tiqad, Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya Allah Ta'ala tak tiada. Ni dua ni. Satunya kita berpegang Allah ada, satu kita berpegang
Tidak, tiada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua pegangan. Sebab dahulu mesti membicarakan hak wajib pada syarak tu, dua dah yang didatangkan. Yang pertama, mengetahui dan mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah. Tu satu. Dan tak terima tiadanya. Dua. Ni dalam kitab Al-Misbahul Munir ni. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Sifat wajib wujud, kita berpegang tentu sungguh Allah wujud. Sifat mustahil lawan kepada sifat wajib, sifat wujud, sifat adam. Kita berpegang tentu tidak adam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegang hukum bagi sifat. Hak aqaidul iman yang 50. Bukan pegang diri sifat mustahil. Tapi cakapan kita gitulah. Kalau kita cakap kampung ni, pegang sifat yang wajib, pegang sifat mustahil. Aqaidul iman yang 50. Yang 50 tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Pegang 50 aqaidul iman, pegang. Hak mustahil pegang juga, pegang. Ni jawab orang kampung. Ini saya cerita sebelum ni. Dia tanya orang kampung, pegang aqaidul iman ni pegang. Dalam tu sifat wajib ya. Dalam tu sifat mustahil, sifat harus. Sifat mustahil pegang kok. Pegang sifat mustahil. Api dibubuh kepada orang kampung. Senyap orang kampung. Oh lah, pegang sifat mustahil kapi sungguhlah. Mana? Pegang Allah Adam. Pegang Allah baharu hudus, pegang Allah fana binasa, memanglah kapi. Pegang Rasul kazib dusta, pegang Rasul khianat, pegang Rasul kitman sembunyi wahyu, pegang Rasul baladah bodoh, memanglah kapi. Pegang sifat mustahil. Bukan pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Tapi orang kampung ni tak pandai nak cerita. Pegang si hukum dia. Apabila Adam hudus fana, tak ada baharu binasa tu mustahil, akal tak terima. Kalau sungguh di zat Allah, tertudak sama sekali akal memutuskan mustahil pada akal. Kita pun berpegang akal hukum dia bahawa Adam hudus fana tertudak sama sekali di zat Allah Ta'ala. Itu pegang hukum, tapi tak ada nak ceritalah. Apabila sifat kazib, khianah, kitman, baladah, sifat mustahil bagi Rasul dengan bahawa akal tak terima kalau sifat tu ada di Rasul. Pasti tak ada sama di Rasul. Kita pun berpeganglah. Rasul tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, tidak bodoh. Itu yang kita pegang. Pegang hukum bagi sifat mustahil. Cuma tak ada nak cerita. Di sinilah ni. Apa yang kita kata, apa yang kita i'tiqad. Allah Ta'ala itu ada, ianya tak tiada. Tiada Adam tu mustahil. Tak tiada, itu dipanggil hukum bagi sifat mustahil. Istihalatul mustahil. Tak tiada ni wajib. Tidak baharu wajib. Tidak binasa wajib. Serupa mustahil. Allah tidak serupa dengan yang baharu, wajib. Berbilang, berpegang Allah tidak berbilang, wajib. Tidak lemah, wajib. Tidak jahil, itu wajib tu. Itu yang apa? Istihalatul mustahil. Itu ni pegangan. Yang pertama kita pegang, kata Allah ada sungguh. Mana berpegang Allah ada. Ada sungguh ti, ada yang zati, yang hakiki. Ianya Allah tak tiada. Ni. Dua pegangan di sini. Satu pegang hukum bagi sifat yang wajib, yang kedua pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Apakah dalil yang berpegang ni? Dua pegangan ni. Apakah dalil dia? Ialah kita fikir dengan perhati dan tilik pada makhluk ini. Itu dalil akli. Dalil akal. Di bawah tu didatangkan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Jadi satu-satu pembicaraan sifat yang wajib,
pada akal, dia akan keluar 4 wajib syarak. Keluar 4 wajib syarak. Yang pertama, berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib. Yang kedua, berpegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Pegangan yang pertama, berpegang hukum bagi sifat yang wajib. Tentu sungguh Allah ada dalil, ada makhluk. Terus satu pegangan, satu kewajipan syarak, 2 dah situ. Satunya berpegang Allah ada dalil, ada makhluk. Itu 2 dah kewajipan syarak. Yang kedua, berpegang tak ada Allah, tertudak sama sekali. Hukum bagi sifat yang mustahil. Dalil kita berpegang tak ada Allah, tertudak sama sekali. Dalil ada makhluk ini. Itu situ 2 kewajipan syarak. Keluar 4 kewajipan syarak pada satu pandangan. Di sini dalil berpegang Allah ada, dalil berpegang tak tiada Allah Ta'ala, dalil yang sama. Kalau sini kok macam 3 wajib syarak. Sebab dalil pegang Allah ada sungguh, dalil pegang tak tiada Allah Ta'ala ni dalil yang sama. Jadi soalannya 3 wajib syarak bagi 1 wajib akal. Pada ni di satu pandangan 1 wajib akal keluar 4 wajib syarak, 1 pandangan keluar 3 wajib syarak. Tapi sini ni berpegang akan Allah ada, berpegang tak tiada Allah dengan 1 dalil. Jadi maknanya 3 kewajipan syarak daripada 1 wajib akal. Dalil kata, mana kata ni berpegang Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya Allah tak tiada. Macam di hadapan tu pula ke sebelah. Dan dalil atas qidam Allah dan tak baharu ialah kita fikir. Dalil atas qidam Allah, berpegang akan sifat yang wajib bagi Allah dan tak baharu. Itu dalil bagi hukum bagi sifat yang mustahil, baharu sifat mustahil, tak baharu itu istihalatul mustahil. Itu yang kita pegang. Di musyrik sebelah pula, dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu ialah kita fikir. Tak binasa, binasa sifat mustahil, tak binasa itu istihalatul mustahil. Itu wajib. Jadi satunya berpegang Allah sedia, Allah tak baharu, berpegang Allah kekal, berpegang Allah tak binasa. Itu 2 pegangan. Apa nak dalil bagi 2 pegangan. Pegang akan hukum sifat yang wajib, pegang akan hukum sifat yang mustahil. Walaha pegang hak hukum bagi sifat yang wajib, hak mustahil daklah sama sekali. Dak. Hak mustahil pun kena pegang juga hukum dia. Ini bab pegangan. Hak wajib pegang hukum dia, hak mustahil pegang hukum juga. Tapi bila berpegang Allah ada, tiada Allah, daklah jadinya. Dak. Pegang Allah ada, satu akidah. Pegang Allah tidak tiada, satu akidah yang lain pula. Pada tula je, tapi itu pegangan. Pada ni kena pegang 2-2. Hak macam dalam ayat Al-Quran tu lah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Hidup tidak mati lah. Kalau mati tak panggil hidup lah pula. Tapi Quran menyebut atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Mati mustahil, tidak mati itu istihalatul mustahil. Alal hayy itu sifat wajib, tidak mati itu sifat wajib juga. Itu hukum bagi sifat mustahil. Memang kita kalau bicara sifat-sifat Allah, sifat yang wajib,
Qul huwallahu ahad. Kita bicara keesaan Allah. Dalam huraian kita pasti kita menyebut Allah Ta'ala Tuhan pasti tidak berbilang. Itu dalam huraian. Quran menyebut Allah Esa. Dalam huraian pastilah tidak berbilang. Tambah huraian kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan tidak lemah. Tuhan yang mengetahui, ayat Quran menyebut Tuhan tidak jahil. Huraian tu mesti didatangkan dengan hak tidak tu. Hak tidak tu. Hak jelas ayat Qurannya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Kaedah sifat 20, hak tidak tu Quran sebut. Kalau kita menghuraikan akan datang juga hak tidak. Hak kaedah sifat 20, hak tidak tu memang kena pegang molek-molek. Tak memada dengan hurah-hurah. Quran disebut tu kan, alal hayyil ladzi la yamut, hak tidak tu. Jadi hak kaedah sifat 20, hak tidak belaka tu hukum bagi sifat mustahil kena pegang asing. Tidak berbilang, tidak lemah, tidak berbilang pada perbuatan, esa pada perbuatan kena faham molek. Mustahil berbilang pada perbuatan. Apa makna berbilang pada perbuatan? Kena faham molek berbilang pada perbuatan. Sebab kita nak pegang ni, esa pada perbuatan kena faham, kita pegang. Mustahil berbilang pada perbuatan, kita kena faham, kita kena pegang. Tidak berbilang pada perbuatan. Pada ni. Itu akidah. Kaedah sifat 20. Hak mustahil pun didatangkan juga. Hak mustahil pun kena tafsir juga. Hak mustahil pun kena tafsir juga. Sifat wajib kena tafsir. Sifat mustahil kena tafsir molek, kena perinci. Sifat wajib keesaan pada perbuatan kena perinci molek. Sampai masa sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Berbilang tu macam mana? Hak tidak ni kena perinci molek. Biasanya kita besar-besar diperinci. Dan kita Aqidatun Najin contohnya, keesaan pada perbuatan, esa pada perbuatan diperinci. Nanti sampai masa bicara sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Berbilang ni macam mana? Biar kena sahih molek ni. Hak mustahil, hak dak ni kena sahih molek. Ni kaedah sifat 20. Allah bersifat-sifat kudrah, biar perinci molek. Sifat lemah tu kena perinci molek. Lemah Allah pada satu perbuatan. Lemah dah panggil. Ada satu perkara berlaku walaupun sebesar zarah yang tiba-tiba bukan perbuatan. Itu lemah dah tu. Mustahil begitu. Allah tidak lemah dengan bahawa tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang bukan perbuatan Allah walaupun sebesar zarah. Sebab kalau ada satu perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, itu makna Allah lemah. Ajzun, itu sifat mustahil. Biar faham sifat kudrah Allah macam mana, tafsir molek perinci, biar faham lemah tu macam mana. Lemah Allah tu macam mana faham. Kuasa Allah buat langit bumi besar-besar. Hak berlaku di Malaysia, bukan Allah dah buat. Allah serah kepada makhluk yang buat. Tu makna Allah lemah begitu. Allah Maha Kuasa, yang berlaku semua dibuat belaka. Itu sifat kudrah. Lemah macam mana? Kena perinci. Kena pegang dua kali ni. Dua lapis kena pegang. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Ni kaedah sifat 20. Kemah kejap akidah kita. Dengan aqaidul iman yang 50. Jadi dua-dua nak kena pegang. Tentu sungguh Allah ada, kena pegang. Tentu tidak tiada Allah, kena pegang. Dalil pula. Kemah pula dengan dalil wajib fardu ain, dalil ijmali. Sifat 20 wajib tafsil, perinci satu-satu sifat. Dalil bagi tiap satu sifat ada. Dalil ijmali, dalil tafsili, kita bicara dah terdahulunya, fardu kifayah. Dalam satu-satu kawasan, masa patul qasri,
Kawasan yang jarak boleh kasar salat, kena ada seseorang yang mengetahui dalil tafsili. Kalau tidak ada seseorang pun yang mengetahui dalil tafsili, berdosa semuanya. Kalau Ustaz 13 dahulu. Tapi dalam kitab ni dalilnya panjang juga. Jadi panjang kok dalilnya. Awak baca tadilah panjang tu. Tapi kena koma molek lah, berhenti tempat mana. Dalil pegang Allah Ta'ala ada sungguh, pegang tak tiada Allah, ada sungguh ni ada yang hakiki lah, ada yang zati, ada yang mutlak. Kita ada majazi je, kita ada muqayyad je kerana Tuhan mengadakan. Tengah-tengah ada pun kekal ada Allah yang mengekalkan. Tengah-tengah ada gerak diam pun Allah yang bergerak diamkan. Tengah-tengah ada ni hidup Allah yang menghidupkan. Tengah-tengah ada ni melihat, mendengar, mengeluarkan perkataan, melihat Allah yang buat. Mendengar perkataan Allah yang buat. Mendengar perkataan Allah yang buat. Mengeluarkan perkataan Allah yang buat. Bukan mata, telinga, lidah. Ni dalam kehidupan kita. Sama masa Allah meniadakan. Ada kita, ada majazi dia panggil. Ada yang harus, yang menengahi antara dua Adam dia panggil. Adam tak ada sebelum, lepas dah. Nanti akan tiba pula tak ada kemudian. Yang mana waktu nenek kita dahulu sudah berada di Adam, tak ada yang kemudian. Kita terdahulunya Adam, tak ada yang dahulu sebelum dilahirkan. Kita belum menempuhi lagi Adam yang kemudian. Tapi ada kita ni duduk tengok antara dua Adam. Dua tak ada. Jadi ada kita umpama bayang. Gitu je lah. Tapi ada. Kalau kita tak ada, macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi sekalian alam. Alam ni tiba-tiba tak ada. Allah Rabb macam mana? Allah Tuan macam mana? Kalau alam ni tidak ada. Alam ni langit bumi manusia tu alam. Menjadi marbub kepada Allah. Tiba-tiba langit bumi tak ada, manusia tak ada. Lepas tu Rabbil Alamin. Ada kita. Adalah. Tapi ada yang harus. Ada yang menengahi antara dua, itu je beza dia. Tapi memang ada. Kita memang ada. Allah yang jadikan kita. Langit bumi, Quran menyebut khalaqallahu samawati wal ard. Quran menyebut Allah menjadikan langit dan bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud ayat tu yang terjemahan dia lain lah. Maksudnya ayat tu Allah yang menjadikan jin dan manusia. Tiba-tiba langit bumi tak ada, Allah je ada. Jin manusia tak ada, Allah je ada. Dah Quran bohong. Ada. Tapi ada yang harus. Hak konon-konon tak ada, yang ada hanyalah Allah. Lepas tu ada tu Allah lah tu. Oh dia pergi situ. Ni. Ni hak nak ni macam-macam ni. Dia macam-macam. Mana tak ada. Hak ada tu. Tu Allah tu. Allah. Ni apa ni terpesong. Kalau nak pergi pada wahdatul zat. Wahdatul zat ni bicara dia macam mana? Itu kemuncak. Wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Itu bicara maqam hakikat. Wahdatul af'al pun kadang-kadang betul dah huraian. Nak pergi pada wahdatul zat. Akhirnya jangan memisahkan wujud manusia dengan wujud Allah. Jadi kena rasa Allah lah manusia ni. Allah. Ada cakap maksud umpama tu. Orang hebat orang hebat. Jangan rasa asing antara wujud Allah dengan wujud makhluk Allah. Mana sekali orang panggil, lah sebab tak ada ni, tak ada makhluk, tak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi makhluk ni lah jadi seolah-olah Allah Ta'ala. Ada orang yang bawa seumpama ni dan orang terima pula, glamour lah pula.
Boleh tauliah lah pulaknya. Boleh tauliah lah pulak. Mudah pula dapat tauliah. Mari daripada luar-luar, macam mana fahaman pelik-pelik pun, boleh tauliah juga. Jangan merasakan berasingan antara wujud Allah dengan wujud hamba ni. Jadi, nak cerita apa? Nak cerita ittihad, bersatu zat Allah dengan zat hamba. Hulul, meresap zat Allah dan zat hamba. Nak ceritanya, hamba ni tak ada. Quran menyebut ada. Sebab Allah yang menjadikan. Dan memang ada depan mata kita. Tapi ada yang harus. Ada yang semata-mata bergantung kepada Allah yang mengadakan. Allah yang mengekalkan ada. Allah yang menjadikan sekali yang berlaku pada hamba tu pada tiap-tiap saat. Itu saja. Ada ni. Pergi pada fana wahdatul afal tu bicara lain. Nak pergi pada pengemuncak wahdatul zat tu kena bicara halusi molek. Kalau tak kena pembicaraan, hak ni boleh bawa pada terpesong. Baru pada terpesong. Ini bicara yang tidak selayaknya. Memang kita bicara wujud Allah. Allah ada. Hamba ada. Wujud Allah, wujud yang wajib. Wujud hamba, bukan hambalah, makhluk sekaliannya, wujud yang harus. Terdahulunya tiada, nanti tiada. Wujud Allah, wujud yang hakiki, yang zati. Wujud Allah, wujud yang mutlak, tidak berkait dengan yang mewujudkan Allah. Itu je beza. Wujud makhluk, wujud diwujudkan oleh Allah. Dia umpamakan wujud yang majazi. Tapi bukan tidak wujud. Memang wujud. Tapi wujud yang tidak sebagaimana wujud hakiki, wujud yang sebenar, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena bezalah. Kita biasa sebut ikhtiar usaha hamba majazi. Tapi memang majazi sungguh, memang tak ada sungguh. Memang tak ada sungguh-sungguh. Kerodian tu semua hakikinya perbuatan Allah. Itu memang tak ada sungguh. Memang tak ada. Adapun kalau sebut kata wujud hamba ni majazi, bukan kata tak ada, memang ada. Sebab Allah yang mengadakan. Memang ada. Majazi dengan bau bukan hakiki sebagaimana wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu nak bicara bab hak tinggi-tinggi tu, hak tu kena letak molek. Tak kena gak terpesong Itu ilmu halus-halus, bukan ilmu fardu ain. Yang nak mengajar memang tahap yang betul-betul tinggi mursyid dianya. Yang nak belajar pula hak memang sepadang layak sungguh-sungguh. Fardu ain ilmu amal beres dah. Ilmu amal beres. Fardu ain ilmu beres, amal pun beres. Barulah berkelayakan untuk belajar ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Yang mengajar pula memang tahap mursyid sungguh-sungguhlah, bukan tahap biasa. Kalau tahap hak fardu ain pun tak selesai, waktu bukanlah hak ni hak banyak sekarang. Hak ni lah dia mengajar ilmu tinggi-tinggi kepada yang tidak layak pun nak belajar. Sebab apa? Sebab dia pun tak layak nak mengajar. Dia tak mursyid. Kalau dia mursyid, dia pandai nak pilih siapa yang nak beri ilmu tu. Kalau dia tak mursyid, dia beri belaka. Ilmu-ilmu tinggi pun beri belaka. Hak fardu ain dikesampingkan. Tak ada syariat tu. Sebab pengkat jangan asingkan wujud Allah dengan wujud hamba. Jadi hamba ni lah Allah Ta'ala. Jadi ada Allah, ada yang hakiki, ada yang zati, ada yang mutlak, ada yang wajib. Ada selain Allah, ada yang harus. Jadi dalil Allah ni ada sungguh-sungguh ni, ianya tak tiada Allah, tidak sama sekali, ialah kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Perhati tilik kepada makhluk ini. Perhati tilik ni wajib ni, sebab kita nak mengenal Allah, nak menjadi dalil kepada kita mengenal Allah, berpegang Allah ada, tak tiada sama sekali ni.
Perhati tilik pada makhluk ni, gok kita langit bumi lah. Makhluk ni kita lah. Tapi kita biasanya kok tinggi langit dan bumi. Kerana makhluk ini baru adanya. Baru mana apa? Ada permulaan. Langit bumi baru. Baru bila langit bumi ni? Berapa bilion tahun langit bumi ni dengan masa sekarang? Wallahu a'lam lah. Tu baru. Baru dengan bahawa asal tak ada. Itu panggil baru. Langit, bumi ke arasy ke kolam ke malaikah ke, baru adanya. Baru. Baru dengan bahawa asalnya tak ada. Itu makna baru adanya. Dan tiap-tiap yang baru ada ni tentulah didahulukan tiada. Ini kata panjang ni. Didahulukan tiada. Hak dalil ijmalinya, apakah dalil Allah Ta'ala ada, tak tiada sama sekali? Dalilnya ada langit bumi. Saya kata je. Kenapa? Kenapa? Tak pandai nak jawab. Cukup fardu ain. Dalil ijmali. Ada ni. Makhluk ni baru ni. Asal tak ada makhluk ni baru asal tak ada. Tapi dia betul setakat tu je. Hak dalam mata Umi Ibrahim pula, dalil baharu alam ni. Dalil baharu alam ni dalam mata Umi Ibrahim. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam. Adapun burhan, yakni dalil, tanda ada Allah Ta'ala, ia maka baharu alam tu, langit bumi dia baharu asal tak ada, tu dalil Allah ada. Disambung pula kemudian wa dalilu hudusil alami, dalil baharu alam. Dalil lain pula, dalil atas dalil. Tu fardu kifayah. Tu dalam matan Ummil Barahim. Dalil ada Allah Ta'ala ialah baharu alam. Yang mana alam ni asalnya tak ada, jadi ada. Allah yang mengadakan. Sekarang ni, apakah dalil bahawa alam tu baharu? Ni dalil atas dalil. Tadilah langit baharu asal tak ada, bumi baharu asal tak ada. Ada dalil Tuhan, ada Tuhan yang mengadakan. Persoalan sekarang ni, macam mana kita boleh kata langit bumi tu baharu asal tak ada? Ada dalil pula situ. Kata dalil atas dalil tu. Dalil langit bumi ni asal tak ada kerana pada langit dan bumi ada sifat-sifat yang baharu. Mana di antara sifat yang baharu langit bumi ni? Sifat baharunya adalah contohnya gerak, diam, kemudian berhimpun, bercerak. Ni panjang pula dalam kitab Bidayatul Hidayah. Panjang. Gerak, diam. Sebab yang menjadi dalilnya langit, bumi, barang yang antara langit dan bumi. Barang yang antara langit dan bumi ni gerak, diam. Tapi langit sendiri hanya diam sahaja. Bumi sendiri hanya gerak, diam. Tak tahulah tunya. Pada ni, langit diam, tidak bergerak pun. Walaupun langit diam, tapi terima gerak. Akal boleh terima, Tuhan gegar, Tuhan peracuk, tak ada lah langitnya. Mana walaupun diam sentiasa tapi terima gerak. Air laut gerak sentiasa tapi terima diam. Jadi gerak diam tu yang ada pada alam ni, itu dalil alam tu baharu. Sebab gerak diam sifat yang baharu. Berhimpun bercerai sifat yang baharu. Mana berhimpun? Lapisan bumi berhimpun. Lapisan langit bercerai. Langit dengan bumi bercerai. Itu sifat baharu. Macam begitu. Kan bumi kan 7 lapisan. Tapi dia berhimpun.
Sebab tu ayat Al-Quran, khalaqas samawati wal ard. As-samawat dengan jamak, wal ard dengan mufrad. Walahab, langit pun 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Kenapa bumi dengan mufrad? Sebab bumi walaupun 7 lapis, dia berhimpun seolah-olah satu bumi saja. Adapun langit didatangkan dengan lapis jamak sebab 7 lapisan langit itu bercerai antara satu-satu lapisan langit. Jadi sekarang ni bumi berhimpun antara satu-satu lapisan, langit bercerai antara satu-satu lapisan. Langit dengan bumi bercerai. Itu dalil bahawa langit bumi itu baharu. Sebab bersifat dengan sifat baharu, iaitu berhimpun dan bercerai. Berhimpun dipanggil al-ijtima', bercerai dipanggil al-iftiraq. Gerak diam itu sifat yang baharu, menjadi dalil bahawa alam ini, makhluk ini, langit bumi ini baharu. Maka bila gerak diam, berhimpun bercerai, ada sifat yang baharu, maka mustahil gerak diam bagi Allah Subhanahu wa taala, mustahil berhimpun bercerai bagi zat Allah Subhanahu wa taala, bagi sifat yang baharu. Berhimpun macam mana? Allah duduk atas arasy. Itu berhimpun. Bercerai macam mana? Allah bukan duduk atas arasy. Allah terpisah daripada alam. Itu bercerai. Itu pun sifat yang baru. Pada ni. Yelah, kalau balik kepada sifat Allah yang qadim, sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Allah berhimpun dengan sesuatu? Tidak, sesuatu belum diadakan. Allah bercerai daripada sesuatu? Tidak, sebab sesuatu belum diadakan. Allah yang pada azal bergerak, diam. Bergerak macam mana? Nak bergerak kan ada 2 tempat. Tempat belum diadakan. Diamlah, diam kena pada satu tempat. Tempat pun belum diadakan. Maka tidak ada sifat gerak diam sedia kala bagi zat Allah. Gerak diam sifat yang baharu. Maka mustahil Allah gerak diam. Allah dekat, Allah jauh pun mustahil. Sebab jauh dekat ni kena ada sesuatu yang lain. Jauh, sesuatu tu jauh. Dekat, sesuatu tu dekat. Tapi pada azal, sesuatu belum ada. Allah tidak bersifat ngedekat ataupun jauh. Itu sifat yang baru. Mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pergi pada ayat-ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah tu istiwa pada zahir diam. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waja'a rabbuka. Itu zahirnya bergerak daripada jauh pada dekat. Yang zilu rabbuna hadis nuzul. Itu macam bergerak daripada atas ke bawah. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab diam sifat yang baharu, gerak sifat yang baharu. Berhimpun, duduk atas arah, itu mustahil sifat yang baharu. Berpisah daripada alam, itu pun mustahil sifat yang baharu. Gerak diam, berhimpun bercerai ni lah sifat yang ada pada alam. Menunjukkan bahawa alam ni adalah baharu. Sebab gerak diam sifat yang baharu, berhimpun bercerai sifat yang baharu. Ini semua ada pada makhluk belaka. Ini menunjukkan bahawa makhluk ni adalah baharu. Sebab di makhluk di alam ni ada sifat-sifat yang baharu. Kemudian sifat yang baharu ni mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena duduk situ. Dia bukan kata hadis nuzul. Yang zilu rabbuna kulla lailatin tu. Hadis Muslim tu. Turun oleh Tuhan kami. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad, dan malaikat hal keadaan malaikat berbaris-baris. Datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Datang oleh malaikat, kita fahamlah. Sebab malaikat ni makhluk, bersifat dengan sifat makhluk, gerak diam. Tapi datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad, makna Allah Ta'ala macam malaikat juga, berpindah daripada tempat yang jauh daripada tempat yang dekat. Itu mustahil. Sebab gerak diam itu adalah sifat yang baharu. Sebab gerak datang ni majid datang ni
Berpindah daripada tempat jauh pada tempat dekat, itu mustahil. Itu sifat yang baharu. Jadi kita mata Ibrahim, dalil kata hudus alam ni, baru alam, kerana di alam ni, di makhluk ada sifat yang baharu. Contohnya gerak dia berimpun bercerak, sifat yang baharu, besar, kecil, putih, hitam, itu semua sifat yang baharu belaka. Jadi di langit ada dia besar, langit itu sifat yang baharu. Langit ada warna apa langit? Warna apa? Warna apa langit? Bumi warna apa? Itu semua sifat yang baharu. Jadi warna besar kecil sifat yang baharu menjadi dalil bahawa alam ini baharu. Itu fardu kifayah. Dalil fardu ain, ada Allah dengan bahawa baharu alam ini Allah yang mengadakan. Dalil alam ni baharu, itu fardu kifayah. Ini pun panjang juga ni. Dan tiap-tiap yang baru itu, dan yang baru ada itu, tentulah didahulukan tiada. Itulah. Hak baru asalnya tak ada lah. Baru tapi asalnya asalnya tiada. Tak kena gitu. Kaedah ni kaedah mati ni. Kalau kata baru mestilah dahulunya tak ada. Tak. Dahulu dia bukan tak ada dahulu kala lagi. Itu bukan panggil baru, itu panggil kodim, sedia kala. Kalau baru pastilah didahulukan tiada. Kalau begitu, apa begitu? Tentulah dahulunya tiada. Nyatalah bahawa makhluk ini mumkinun namanya. Mumkinun namanya. Mungkin. Jaiz. Itu lapah yang muradif, satu makna. Mungkin. Jaiz. Dan mungkin itu apa mungkin? Barang yang terima ada dan terima tiada. Itu mungkin. Barang yang terima ada, terima tiada, dengan bersamaan berat keduanya. Ayat ni bunyi payung. Mungkin jaiz satu makna. Barang yang terima ada, terima tiada. Terima ada pada satu masa, terima tiada pada satu masa yang lain. Itu dipanggil mumkinun, jaizun. Adapun yang wajib, terima ada semata-mata, tak terima tiada. Adapun yang mustahil, terima tiada semata-mata, tak terima ada. Itu beza dia. Yang wajib, terima ada semata-mata, tiada, tak terima sama sekali. Mustahil, terima tiada semata-mata, ada, tak terima sama sekali. Adapun mumkinun, jaizun, terima kedua-dua. Mana mungkin jaizun? Makhluk ni lah. Terima ada, sekarang ada. Terima tiada, dahulu tiada, lagi akan tiada. Itu dipanggil mumkinun, jaizun. Kan kita kan, terima ada. Ni kan ada, kan Tuhan buat. Terima tiada, dahulu tiada, nanti tiada. Kenapa ni? Ada pun terima pada akal, tiada pun terima pada akal, dipanggil mumkinun, jaizun. Jadi makhluk ni mumkinun, makhluk ni jaizun. Barang yang terima ada dan terima tiada. Ni terima pada asal lah ni. Terima pada asal. Ada akan boleh terima, tak ada akan boleh terima. Tapi apabila Allah mengetahui ada, iradah menentukan ada, maka ada tu wajib dah jadinya. Wajib akal aridi lah bicara dahulu. Kan bicara dahulu kan. Ni harus ada, harus tiada. Ni hukum asal. Hukum asal. Adapun pergi kepada ilmu mengetahui akan ada, iradah menentukan akan ada tu tak harus lah jadi wajib lah. Tapi wajib akal aridi lah. Hukum asalnya harus. Dia panggil harus zati, hak asal. Hak asal kita ni ada tak ada terima belaka. Tapi bila Allah menentukan ada wajib. Sampai masa Allah menentukan tiada tu wajib. Ni kira pada asal. Jadi makhluk ni mungkinun, jaizun. Ada akan boleh terima,
tiada akal boleh nikir pada asal. Dengan bersamaan berat keduanya. Apa nak bersamaan berat? Kalau kata sekarang ni sedang ada, kekal ada dengan ditiadakan, sama je, sama berat je. Dahulu kita tiada, kekal tiada dengan diadakan, sama berat. Dipanggil bersamaan, bersamaan berat keduanya. Mana? Ada dan tiada. Sekarang kita sedang ada, kekal ada dengan ditiadakan, sama je, akan boleh terima dua-dua, sama berat je. Oh, hidup lagi kakak tu, oh hidup lagi. Ingat ke mati? Bukan mati orang kita cakap, ingat ke mapuh dah. Sedap dia cakap. Jumpa guru dia, oh hidup lagi kakak ni, ingat ke mapuh dah. Dengar dia orang luar, apa orang terang cakap. Dah, kakak tu perkakak dah kakak ni dah. Oh, ingat ke mapuh dah kakak ni, hidup lagi. Kawan baik mesra tu apa ke? Sapaan mesra. Jumpa sapaan mesra, hidup lagi kakak ni, ke mapuh dah dia tu. Sedap. Apa? Sapaan mesra. Makna apa? Hidup akal boleh terima. Tak ada dah akal boleh terima. Mustahil akal, mati dah dia. Ada mustahilnya. Akal boleh terima kan? Maknanya sedang ada, kekal ada, ditiadakan, bersama berat keduanya. Itu masih ada. Masih tiada dahulu, kekal tiada dengan diadakan, sama berat. Itu dia panggil mumkinun. Bohkan. Bohkan. Kau Jawi hak baru tulis macam mana? Kafha. Beha kafha. Hak Rumi tulis mana? Hak Rumi. Hak Rumi. Bohkan. Tak ada seorang pakai Rumi kita. Bohkan lah. Bohkan. Sebab hak ni beha kafha. Nak beha kafnun. Bohkan. Bersamaan berat keduanya, kedua ada dan tiada. Sama berat Bohkan. Berat sebelah tiada kerana asal tiada, dan ringan sebelah ada. Kalau kira sedang tiada, tiada dengan ada sama berat. Dok, kalau kira sebenarnya berat tiada sebab asal. Jadi ada tu dia takkan sama berat kalau kira lah. Sama juga sekarang ni kita sedang ada. Ada dengan tiada sama berat. Ada ni, dia sebenarnya berat sebelah ada sebab barang asal. Ada ni ada nak asal, ditiadakan. Tu kemudian kalau nak kira. Tapi disebut sama berat. Bahkan kalau nak kira balik, berat sebelah tiada. Kerana asal tiada. Berat sebelah tiada kerana asal tiada. Ni dikira pada asal ni. Tapi kau yang muktamad tak tilik pada asal, dikira sama berat jugalah. Sama berat tu dengan muktamad kira sama berat je. Sedang tiada dengan ada sama berat, dia tak tilik pada asal. Ni sedang ada ni dengan tiada sama berat, tak kira pada sedang ada kan, berat sebelah kekal ada dah. Dikira sama berat. Ni tak ni. Dia berat sebelah tiada. Tiba-tiba yang ringan. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Mana yang ringan? Yang ringan tu sebelah ada. Yang berat sebelah tiada. Tiba-tiba yang ringan jadi berat. Mana? Berat sebelah ada pula. Sampai masa jadi ada. Maka tentulah tak terima pada akal kita. Nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Bukan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Yang memberat beri ada itulah Allah Ta'ala. Yang tentu ada Allah. Dan tidak terima tiada sekali-kali. Jadi sekarang ni tak ada dengan ada sama berat. Bahkan berat sebelah tiada sebab dia asal. Ini pandangan Daif ni. Tiba-tiba berat sebelah ada, jadi ada. Akal boleh terima tak? Hak sebenarnya hak ringan tak kekal, tak ada lah. Jadi ada ni dia jadi hak baru pula ni.
Nak jadi berat sebelah ada ni, nak jadi ada ni berat belah ni. Hak ringannya kekal tak ada lah sebab barang tak ada. Ada ni berat ni. Hak ringan sebelah tiada. Tiba-tiba jadi ada. Jadi timbul hak sebelah berat. Mesti ada yang memberatkan. Mesti ada yang mengadakan. Umpama dua neraca lah. Ada ni sama berat. Tiba-tiba berat sebelah. Berat sebelah. Tanpa yang memberatkan. Akal boleh terima? Mesti ada yang memberatkan. Jadi tak ada asalnya makhluk ni jadi ada. Kita kata dua-dualah sama-sama berat. Tiba-tiba jadi ada. Akal boleh terima tak? Tiba-tiba jadi ada tanpa yang mengadakan. Akal tak terima. Mesti ada Tuhan yang mengadakan. Jadi Tuhan yang mengadakan tentulah ada, tak terima tiada sekali-kali. Adapun sebut di sini Allah yang tentu Allah ada. Asma Allah itu tauqifiyah, tauqifiyah, terhenti atas Nabi yang cerita. Sekarang ni kita fikir kau akal dulu. Asal tak ada jadi ada. Sekarang ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Mesti kena ada Tuhan yang mengadakan. Apakah asma Tuhan, nama Tuhan? Allah Ta'ala itu tauqifiyah, terhenti atas Nabi yang datangkan. Hanya kita fikir kau akal, ada Tuhan, tak ada, tentu tak sama sekali. Barulah pergi pada apakah nama Tuhan? 99. Begitulah pengakuan dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui akan dia. Hak dalil tadi. Tapi waktu dalil itu dalil yang tafsili, dalil yang fardu kifayah. Lagi yang betul dengan nas Al-Quran dan hadis. Hak dalil akal ni lagi yang betul, yang muwafaqah, yang bertepatan dengan nas Quran dan hadis, yang menunjukkan kedua nas Quran dan hadis dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Akal pun akal yang bertepatan Quran hadis. Akal mana ni? Akal yang dipandu oleh ulama yang berpandu Quran hadis. Kalau fikir akal seorang puak kapi, fikir kau akal juga. Fikir akal, alam jadi sendiri, tak ada Tuhan. Fikir-fikir apa tu? Lepas tu jadi macam mana? Gegarang berhimpun jadi langit bumi. Ada juga pesen tu. Gegarang berhimpun jadi langit bumi. Fikir kau tu cerdik. Sebab apa? Tu fikir kau akal sesat. Sekarang ni betul kita fikir kau akal ni. Tapi apa kita fikir kau akal ni? Betul dengan nas Quran dan hadis yang menunjukkan keduanya Quran hadis dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Makna hak kita fikir kau akal ni, akal yang dipandu oleh ulama-ulama yang berpandu pada Quran hadis. Mana Quran ni? Contohnya seperti firman Allah Taala, ni dalil nakli pula. Seperti firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma al ayata. Iqra'il ayat, sudah ayat lah. Artinya bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi. Lah tu. Lah ada hujung. Jangan baca lahu pula. Lahu baginya. Susah lah tu. Bermula Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala ni nama asma' ni dibawa datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ia Allah akan beberapa langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, antara langit dan bumi. Maka dengan firman itu, firman Allah yang menjadikan langit bumi, nyatalah bahawa Allah Ta'ala telah mengaku ia dengan adanya ada Allah di dalam Quran. Quran tu tak cerita Allah ada. Quran tu cerita Allah menjadikan langit dan bumi. Tu dia panggil dalil secara dimni.
dalil secara tidak langsung. Dalil itu Allah menjadikan langit dan bumi, bukan dalil Allah ada. Dan Allah menjadikan langit dan bumi tak ada. Adalah Allah tu. Tu dalil secara dimni, bukan secara soreh. Soreh ni cerita terang-terang. Macam-macam tu sebelum ni lah. Ayah ada tak rumah? Ayah makan nasi. Ayah ada ke tak orang ayah makan nasi. Tak ada ke tidak? Sama-sama tak betul. Budak betul juga. Orang tanya, pocik tu tanya, ayah ada ke tak? Jawapan dia ada ataupun tak ada. Tengah buat apa? Makan nasi. Baru jawab makan nasi. Orang tua tu tanya ada ke tidak? Dia jawab makan nasi. Orang tua tu dah apa nak cerdik mana dah. Dah ada ke tidak? Ayah tengah makan nasi. Makan nasi tu adalah. Faham tak ni? Tapi jawapan betul ke tak? Jawapan tak betul. Orang tanya ada ke tak ada? Jawablah ada ayah. Jawab ayah makan nasi. Gitulah. Apa ni? Cara pemahaman dia gitu. Bila Allah buat langit bumi, Allah ada. Dan kita pula kena mengaku dalam hati dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan dalam Quran itu. Itulah dikatakan orang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan ada Allah dan beriman dengan tak ada Allah tertudak sama sekali. Kalau pakai dalil cara dimni seumpama ni, dalil Allah ada dengan dalil Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi dalil Allah ada belakalah. Mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ada. Allah Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim. Pemurah penyayang. Allah ada lah. Allah pemurah penyayang. Dah ada ke tak? Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Dah ada ke tak? Ada lah. Huwal awwalu wal akhiru. Itu dalil kina bakar. Adalah. Qul huwallahu ahad. Itu dalil wahdaniyah. Adalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah telah maha kuasa. Dah ada ke tak? Al-hayyul qayyum. Allah yang hidup. Allah yang sebab dengan qiyamu binafsi. Dah ada ke tak? Kalau nak pakai dalil dimni, semua ayat-ayat menjadi dalil pada sifat-sifat yang lain, menjadi dalil bagi sifat wujud. Kalau nak pakai dalil umpama ni, mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil Allah menjadikan langit dan bumi. Itu dalil Allah ada. Itulah alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah yang menjadi Tuhan, yang menjadikan segala-gala. Itu dalil wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil ayat Al-Quran. Dalil akal sekalipun, dalil akal yang membetuli dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang kedua, kidam artinya sedia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.